Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berada dalam pengajian bahasa Arab Al-Quran yang sangat mudah. Seperti biasa tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, kita ada dua slot. Kita berada pada siri yang ke-170. Kita ada dua slot. Yang pertama slot Tadabbur Al-Quranul Karim dalam topik Al-Binyah Fit Ta'biril Qurani, iaitu binaan struktur ayat Al-Quranul Karim. Masih dalam membincangkan bab mufrad dan juga jamak. Seterusnya Qamus Al-Quran kita akan sambung mengenai dengan huruf jim yang masih belum habis dibincangkan. InsyaAllah kita terus pada hari ini dalam slot Tadabbur Al-Quranul Karim. Alhamdulillah tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau tuan-tuan masih ingat semalam kita bincangkan dua perkara. Yang pertamanya yang kita bincangkan semalam adalah mengenai dengan apa, kalau tuan-tuan ingat, perkataan as-sama' dan juga as-samawat. As-sama'u mufrad, ada kalanya digunakan jamak untuk spesifik, ada pun mufrad singular adalah untuk public, untuk apa, lebih umum, general, lebih umum. Okey. Begitu juga semalam kita ada bincangkan juga mengenai dengan perkataan. Apa yang kita bincangkan semalam? Perkataan, iaitu perkataan as-sama'. Dua as-sama' dan juga as-samawat. Satu dalam surah Al-Imran, satu lagi surah Al-Hadid. Itu yang kita bincang. Kemudian ada juga as-sama' ni dia datang dengan pelbagai versi makna. Bukan makna langit saja, atap, hujan, awan dan sebagainya. Alhamdulillah tuan-tuan, pada hari ini saya nak ajak tuan-tuan lagi kita tadabbur ayat Suratun Nisa ayat ke-13 dan juga ayat 14. Ayat ini selepas menceritakan hukum hakam mengenai dengan al-wirathah, iaitu pewarisan harta pusaka, pembahagian harta pusaka. Selepas daripada itu, dua ayat yang panjang mengenai harta pusaka, yusikumullahu fi auladikum dan juga walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Itu pada ayat ke berapa? Pada ayat yang ke-11 dan juga 12. Kemudian pada ayat ke-13 14 menyatakan tilka hududullah, itulah batasan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa lagi? Quran menyatakan dalam surah An-Nisa ayat 13-14, وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Kita nak mautinus syahid, perbincangan kita nak highlightkan di mana, iaitu khalidina fiha. Okey, khalidina fiha. Jamak muzakkar salim tu khalidina fiha. Kemudian ayat yang ke-14 surah An-Nisa, ayat selepas dia, wa man ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Mautinus syahid, perbincangan pada ayat ke-14 ini di mana di-highlightkan di khalidan fiha. Tadi khalidin, jamak muzakkar salim, tiba-tiba khalidan. Khalidan ismul fa'il, khalidan fiha.
Okey, ini dipanggil sebagai munasabatul abdad. Munasabatul abdad. Apa dia munasabah? Iaitu kesinambungan. Abdad lawan abdad adalah plural kepada diddun, iaitu kesinambungan. Siapa yang taat kepada Allah, siapa derhaka kepada Allah. Ayat Quran kan banyak munasabatul abdad, iaitu dipanggil orang yang beriman, orang kafir. Bagi mereka syurga, bagi mereka api neraka. Itu dipanggil apa? Munasabatul abdad. Okey. Okey, alhamdulillah tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu kita nak lihat pada surah An-Nisa, perbincangan yang tuan-tuan perlu tahu, iaitu ayat 13 dan juga 14. Tuan-tuan tak perlu tengok semua keseluruhan. Kita nak, tuan-tuan perlu tahu dulu yang step yang pertama kita nak bincangkan pada ayat ke-13, khalidina fiha, jamak. Okey. Sebab perbincangan kita ni masih lagi dalam binyah fi ta'biril Qur'ani, iaitu dalam skop yang lebih kecil dipanggil jamak dan juga mufrad. Khalidina fiha adalah jamak. Mereka kekal di dalam syurga. Wa may yuti'illaha wa rasulahu, siapa taat kepada Allah dan juga Rasul, yudkhilhu jannat, mereka akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, khalidina fiha. Apa dia? Mereka akan kekal di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Okey. Okey tuan-tuan. Kemudian ayat selepas itu, kalau tuan-tuan tengok, ayat selepas itu adalah ayat apa dia? Wa may ya'sillah, siapa yang derhaka kepada Allah, wa rasulah, siapa yang derhaka kepada Rasul Allah, wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu, mereka telah melampaui batasan-batasan hukum Allah, wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha, mereka akan masuk dalam api neraka Allah, mereka akan kekal di dalamnya, khalidan fiha, walahu azabun muhin, dan bagi mereka adalah azab yang sangat muhin, menghina. Daripada ahana yuhinu ihanatan, fahuwa muhinun, yang menghina. Okey. Daripada atas wazan apa? Af'ala yuf'ilu, ahana yuhinu. Okey, alhamdulillah tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat perbincangan kita pada hari ini tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa jamak dan juga mufrad? Cerita tentang syurga jamak, khalidin. Cerita tentang api neraka mufrad. Okey. Alhamdulillah tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita cuba lihat dan kupas secara terperinci, secara halus, daqiq, mengenai dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala pada surah An-Nisa ayat 13 dan juga 14. Okey, hikmah dia menjamakkan, mempluralkan al-wasfu, wasaf, sifat. Khalidan adalah kekal. Kekal ni bukan benda-benda, dia sifatlah, sifat yang berkekalan. Sifat. Jadi menjamakkan sifat, sebab selalunya jamak ini digunakan bukan untuk sifat tau, digunakan untuk benda ataupun untuk orang. Itu digunakan sebagai sifat, sebagai apa, jamak. Macam meja apa, maktabun, jamak dia makatibu. Nampak? Kursiyun, benda, jamak dia karasi. Orang kalau orang, nama dia siapa? Nama dia adalah Zaidun, jamak dia Zaiduna. Okey, itu dia bukan wasaf, tetapi wasaf ni makna sifat. Tetapi untuk kekal ni bukan benda, tetapi dia adalah sifat, menjamakkan sifat. Hikmah pada menjamakkan sifat yang pertama yang kita perlu tahu adalah al-isy'ar. Isy'ar, untuk memberitahu atau mensyiarkan, bil ijtima' al-mustalzim li ziyadatil uns was sa'adah,
iaitu nak mengumpulkan yang mana satu kemestian, nak mengumpulkan ekstra penambahan pada rasa kebahagiaan, kesenangan, keselesaan penduduk syurga. Fa innal wahdah la tutaq. Orang yang masuk syurga seorang-seorang, dia tak termampu benda ni. Sebab tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila kita nak masuk dalam syurga, hendaklah masuk, kita panggil secara beramai-ramai, secara berjemaah, ijtima', berkumpul, yang mana masuk dalam syurga akan adanya sifat kebahagiaan, keselesaan, kesenangan. Okey. Kemudian untuk penghuni neraka diletakkan mufrad khalidan, tak diletakkan khalidin. Sebab apa? Ziyadatut ta'zib, untuk menambahkan azab penghuni neraka. Sesungguhnya ta'zib bin nar wal wahdah, azab itu adalah dengan api neraka dan juga berseorangan. Azab ni untuk penghuni neraka bukan azab sekaligus semua satu jemaah, tak. Seorang-seorang kena azab. Setiap orang. Sebab kalaulah secara jemaah azab, kemungkinan seorang tu akan terlepas. Dia tak rasa sangat. Sebab orang yang mungkin orang yang bahagian depan, bahagian atas dia rasa. Yang bawah, yang ke belakang tak terasa. Jadi sebab itu azab ini diletakkan mufrad. Sebab setiap orang itu yang sesuai untuk dia dikenakan azab, maka dia akan rasai. Sebab itu diletakkan mufrad sebagai ziyadatut ta'zib, menambahkan rasa azab sebagai ekstra. Berbeza dalam penghuni syurga. Dalam ayat 13 surah An-Nisa, dia tak gunakan perkataan tu, tak gunakan mufrad, tapi digunakan jamak. Sebab apa ya? Untuk syiarkan. Syiarkan apa? Rasa selesa, kemestian yang perlu dizahirkan, iaitu rasa keselesaan, kebahagiaan, kesenangan, kemewahan penghuni syurga. Sebab semua akan rasa, bukan dia seorang dia akan rasa, semua penghuni syurga akan rasa. Okey. Kemudian kemungkinan juga hikmah pada jamakkan sifat yang pertama tadi dalam penghuni syurga, wa man yuti'illah wa rasulahu yudkhilhu naran khalidan, khalidi, wa man ya'sillaha wa man yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannat tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha. Sebab apa diletakkan jamak dan juga untuk penghuni neraka diletakkan mufrad? Hikmah dia apa? Seperti mana yang kita bagi tahu tadi, adalah untuk mengumpulkan ekstra, menambahkan, menzahirkan rasa kebahagiaan, rasa kesenangan. Okey. Kemudian tuan-tuan, perkara yang seterusnya tuan-tuan perlu tahu mengenai dalam surah An-Nisa ini, ayat ke-13 diletakkan penghuni syurga itu khalidin, jamak, penghuni neraka diletakkan mufrad. Kerana apa? Tuan-tuan, yang pertama tuan-tuan kena lihat, wa man yuti'illah, man itu umum. Siapa? Yuti'illah, taat kepada Allah. Wa rasulahu, taat kepada Rasul Allah. Yudkhilhu, sebab apa diletakkan yudkhilhu? Dia akan masuk ke dalam syurga. Yudkhilhu, Allah Ta'ala akan memasukkannya. Yudkhilhu, yudkhil fa'il dia siapa? Allah. Hu fa'il adalah kembali kepada man. Cumanya persoalan apa dia? Hu tu kembali kepada man, adakah man tu mufrad ataupun jamak? Itu persoalan dia. Jannatin yudkhilhu jannat, jannat itu adalah plural, jamak, syurga-syurga. Okey, persoalannya sekarang, man itu adakah mufrad jamak? Sebab yudkhilhu, yudkhil fa'il dia Allah, hu itu adalah maf'ulun bih, kembali kepada man. Adakah man itu mufrad ataupun jamak? Tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab Hasyiatu Yasin ala Tasrih, dia kata apa? Kemungkinan hikmah pada menjamakkan wasaf itu yang pertamanya dengan i'tibar itu
Adapun mufrad yang kedua dengan i'tibar lafaz. Apa maksud i'tibar perkara tersebut? I'tibar man tu umum, siapa masuk syurga. Jadi bila diiktibar dari sudut maknanya siapa yang taat kepada Allah dan juga Rasul. Siapa tu umum, ramai. Siapa-siapa yang taat maka dia termasuk dalam man tu. Jadi ramai. Bila ramai dari segi maknanya, yudkhilhu, maka Allah Ta'ala akan memasukkannya. Okey, bila ramai, sebab itu diletakkan khalidin. Sebab man itu adalah ramai. Dari sudut makna. Dari sudut lafaz ni dia satu, man. Sebab itu yudkhilhu tak disebutkan yudkhilhum. Nampak tak? Waman, man tu satu. Dari segi lafaznya satu, man, siapa? Okey, ataupun orang. Kemudian yudkhilhu, wa man yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu. Sebab apa? Hu tak letak hum, sebab dia i'tibar dari sudut dari sudut lafaz, bukan dari sudut makna. Lafaz ni apa? Lafaz man. Man tu siapa ataupun orang. Jadi kembali hu tu kembali kepada man, tak letakkan hum mereka, letakkan hu dia. Okey. Okey, sebab apa? Di'tibar dari sudut lafaz. Kemudian tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada pada sirah jamak daripada isy'ar bil ijtima' al mustalzim lit ta'annus ziyadah fi na'im wa ma fil ifrad min al isy'ar bil wahdah al mustalzim lil wahdah ziyadah fi ta'zib. Walaupun di sana ada yang tidak setujulah, tidak setuju. Ada yang menyatakan sirah jamak, untuk sirah jamak ni dia kata untuk mensyiarkan, menzahirkan rasa kenikmatan, keseronokan. Ada juga yang kata mufrad ini sebenarnya untuk apa? Untuk mensyiarkan, menzahirkan rasa ekstra dalam penambahan azab. Jadi sebenarnya sirah jamak dan juga mufrad ini tidaklah menunjukkan seperti itu. Walaupun ada ulama berpendapat seperti itu. Okey, dikatakan, tuan-tuan lihat, seperti yang saya bagi tahu yang pertama, yang sebelum ni tadi, iaitu disebut yang pertamanya jannat. Jannat ni mufrad ke jamak? Jannat adalah jamak muannats salim. Bila jamak muannats salim, dia adalah plural jamak. Kemudian dia bukan satu syurga, dia banyak syurga. Quran menggunakan yudkhilhu. Sebab apa yudkhilhu? Sebab kembali kepada man, mengikut dari sudut lafaz. Maka dari sudut apa? Dari sudut lafaz. Sebab apa? Man mufrad, yudkhilhu, hu tu juga mufrad. Cuma bila nak sebut tentang jannat, disebut jamak pula. Wal mufrad min haitsu huwa mufrad la yasihhu an yakuna fi jannat muta'addidah. Bila man mufrad, yudkhilhu mufrad, tiba-tiba syurga dia letak jamak, tak sesuai tu. Tak sesuai. Jadi Quran datangkan untuk liraf'i hadzal ibham, untuk mengangkat kesamaran ini. Quran menggunakan Quran menggunakan apa? Khalidin. Syurga-syurga yang mana mereka berkekalan, bukan makna seorang, bukan untuk mengangkat ibham lafzi. Makna bukan sekadar melihat dari sudut lafaz, tetapi sebenarnya makna. Okey? Bukan kita lihat dari sudut lafaz, tetapi dari sudut apa? Dari sudut makna. Okey. Kemudian tuan-tuan yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lihat pada ayat yang ke-14 surah An-Nisa disebutkan wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran. Okey? Yudkhilhu naran. Okey, man
siapa yang wa may ya'sillah wa rasulahu yudkhilhu. Okey, Allah Taala gunakan man mufrad, yudkhilhu hu juga mufrad. Kemudian yudkhilhu naran, nar juga dalam mufrad, tak diletakkan jamak. Nampak tak diletakkan jamak. Bila tidak diletakkan jamak, jamak kepada nar adalah niran. Quran tak letak wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu niran. Yudkhilhu niran. Tapi Quran kata yudkhilhu naran. Mufrad, tak digunakan jamak. Bila man mufrad, yudkhilhu hu tu juga mufrad, kembali kepada kita panggil seorang lah, bukan jamak. Jadi nar juga adalah mufrad, jadi sesuai khalidan juga mufrad, tak perlu letakkan jamak. Itu yang kita katakan ayat yang paling mudah untuk difahami. Mufrad, mufrad, mufrad. Okey, semua mufrad. Sebab tu khalidan. Yang ayat 13 sebab apa khalidin fiha? Sebab apa khalidin jamak? Sebab apa jamak? Walaupun man tu wa man yuta'illah ayat 13 wa man yuta'illah wa rasulahu man tu mufrad, yudkhilhu hu tu mufrad, tetapi jannat menunjukkan mutaaddidah, iaitu syurga yang banyak, yang ada beberapa syurga. Bila ada jannat jamak, maka diletakkan juga khalidan, mereka berkekalan di dalam syurga, syurga-syurga. Jadi letak jamak juga, khalidina fiha. Okey. Itu apa? Untuk mengangkat ibham, kesamaran pada lafaz. Sebab lafaz mufrad tiba-tiba letak jannat, maka jelas. Sebab waman mufrad yudkhilhu jannat tajri min tahtil anhar khalidin. Sebab apa khalidin? Ramai. Sedangkan man yudkhilhu, orang nak bagi tahu jannat tu banyak syurga-syurga, jadi yang masuknya bukan seorang, ramai juga. Itu nak mengangkat kesamaran lafaz. Okey. Kemudian tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jelas setakat tu dalam bahasa yang paling mudah. Daripada perbahasan yang sangat panjang tadi, mungkin tuan-tuan tak apa nak faham. Kita kata man yuta'illah wa rasulahu yudkhilhu mufrad, man mufrad, hu mufrad, yudkhilhu hu mufrad, singular. Tiba-tiba jannat. Sebab apa jannat tu jamak? Sebab dia jamak untuk mengangkat kesamaran. Khalidin, lepas ayat lepas tu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha, adalah untuk mengangkat. Khalidin tu adalah untuk mengangkat kesamaran lafaz yang ada pada jannat. Okey. Sebab jannat tu jamak plural. Jadi di sini khalidin tu nak mengangkat kesamaran. Ayat yang kedua, wa man ya'sillah wa rasulahu man mufrad, yudkhilhu hu mufrad. Naran, nar pun mufrad satu. Kemudian sesuailah khalidan juga mufrad. Okey. Alhamdulillah tuan-tuan, kita lihat lagi pada tadabbur kita yang kedua, iaitu dalam ayat yang ke-79 suratul A'raf. Okey. Apa dia suratul A'raf? Dan juga ayat yang ke-93 dalam suratul A'raf, juzuk yang ke-8 satu, juzuk ke-9 satu. Tuan-tuan lihat. Kita lihat surah Al-A'raf ayat ke-79. Fatawalla anhum wa qala ya qaumi laqad ablaghtukum risalata rabbi wa nasahtu lakum walakin la tuhibbunan nasihin. Okey, ini kisah Nabi Saleh alaihi salatu wassalam. Nabi Saleh berpaling daripada kaum dia. Nabi Saleh berkata, ya qaumi, wahai kaumku, laqad ablaghtukum risalata rabbi, aku dah sampaikan kepada kamu risalah Tuhan aku. Wa nasahtu lakum, aku dah bagi dah nasihat kepada kamu. Walakin la tuhibbunan nasihin, tetapi kamu tak suka orang-orang yang memberi nasihat. Itu kisah Nabi Saleh alaihi salatu wasallam. Mautinus syahid, tempat perbincangan nak di-highlightkan adalah risalata rabbi. Risalata adalah mufrad. Risalata iaitu risalah, watikah Tuhan aku. Risalah diletakkan apa? Mufrad. Risalah dalam bahasa surat menyurat ni, bahasa Fusal dipanggil surat. Risalah surat.
Kita panggil risalah lah, risalah daripada Allah. Kemudian dalam ayat ke-93 surah Al-A'raf, surah yang sama, juzuk saja yang berbeza, iaitu dalam kisah Nabi Syuaib alaihi salatu wassalam. Fatawalla anhum wa qala ya qaumi laqad ablaghtukum risalati rabbi wa nasahtu lakum fakaifa asa ala qaumin kafirin. Nabi Syuaib, tadi Nabi Saleh, Nabi Syuaib berpaling daripada kaum dia. Nabi Syuaib kata, ya qaumi, wahai kaumku, laqad ablaghtukum risalati rabbi, sesungguhnya aku telah menyampaikan kepada kamu beberapa risalah, beberapa watikah, beberapa arahan daripada Tuhanku. Wa nasahtu lakum, aku beri nasihat kepada kamu. Fa kaifa asa ala qaumin kafirin, bagaimana dia nak mengikut kepada satu kaum yang kafir. Okey. Asa ni tak sahaja mengikut, asa mengikut ke atas satu kaum yang kafir. Cuba tuan-tuan lihat dulu, takut tersalah. Juzuk ke-9 ayat ke berapa tu? Ayat yang ke-93, muka surat 162. Apa dia? Maka bagaimana aku akan bersedih hati. Asa mana bersedih hati, bukan ikut, bersedih hati terhadap orang yang kafir. Bagaimana aku nak bersedih hati? Rasa duka cita. Asa. Kalau tuan-tuan nak lebih lagi tahu, kita tengok perkataan dalam kamus Al-Quran kita ni. Dalam kamus Al-Quran kita ni, tuan-tuan lihatlah perkataan Hamzah yang pertama tu. Hamzah sin. Kita dah bincangkan sebelum ni, kalau tuan-tuan masih ingat. Fakaifa asa, asa yuasi. Okey, tuan-tuan lihat pada muka surat 68 perkataan Hamzah sin ya. Asia ya'sa. Tuan-tuan nampak? Asia ya'sa. Okey. Asia ya'sa maknanya adalah bersedih. Asia ya'sa makna apa? Maknanya bersedih. Asa yu'asi. Okey. Asa ala qaumin kafirin. Jelas pada muka surat apa? 68. Okey. Kita lihat satu lagi dalam mufrad Al-Quran, kitab Mufradul Quran, Hamzah sin. Kita lihat. Fala ta'sa 'alal qaumil kafirin. Asa. Asa makna huzun, kesedihan. Okey, asitu alaih. Fa kaifa asa 'ala qaumin kafirin. Fala ta'sa 'alal qaumil kafirin. Okey. Okey. Kalau ta'assa makna lain. Ta'assa maknanya ikut. Ta'assa. Ta'assa makna ikut. Uswah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Uswah ataupun iswah adalah qudwah ataupun qidwah. Maksudnya ikutan. Okey. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun. Ta'assaitu bih, aku mengikutinya. Okey. Jelas Okey, sekarang ni kita nak bincang
satu perkara tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa dia? Mengenai dengan surah yang kita sebutkan di suratul A'raf ayat 93 dan juga ayat 93 dengan ayat ke berapa tadi? 93 ayat mengenai dengan kisah Nabi Syuaib alaihi salatu wassalam. Sebelum daripada tu ayat yang ke-79 kisah Nabi Saleh alaihi salatu wassalam. Sebab apa? Mautinus syahid, tempat perbincangan kita adalah kisah Nabi Saleh diletakkan mufrad, risalata rabbi, risalah Tuhan aku. Tapi pada kisah Nabi Syuaib alaihi salatu wasallam diletakkan jamak plural, risalati rabbi, risalah Tuhan aku. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya Nabi Syuaib alaihi salatu wasallam diutuskan menjadi rasul ni kepada dua umat. Satu ni adalah kaum Madian, satu lagi adalah ashabul aikah, dua. Nabi Saleh pula dihantar untuk umat yang satu saja. Sebab tu tuan-tuan kalau baca dalam suratul A'raf, tuan-tuan akan lihat wa ila madyana akhahum syuaiba pada ayat ke-85 suratul A'raf juzuk ke-8 page yang terakhir sekali wa ila madyana akhahum syuaiba, dan kepada Madian saudara kamu iaitu Syuaib alaihi salatu wassalam. Syuaib, makna Syuaib ini adalah saudara mereka. Saudara mereka, makna ada kena mengena dengan mereka, kabilah yang ada kena mengena dengan mereka, satu kabilah dengan mereka, Madian. Nabi Syuaib dihantar kepada penduduk Madian. Dalam surah Asy-Syu'ara ayat 176 177, tuan-tuan lihat juzuk ke-19, kadzdzaba ashabul aikatil mursalin idh qala lahum syu'aibun ala tattaqun. Ashabul aikah, penduduk al-aikah, penduduk aikah yang diutuskan telah pun mendustai nabi mereka, mendustai rasul mereka. Idh qala lahum, ketika mana telah berkata kepada mereka Nabi Syuaib alaihi salatu wassalam, ala tattaqun, tidakkah kamu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, tuan-tuan lihat dalam ayat ini, pada ayat ke-177 surah Asy-Syu'ara tidak diletakkan idh qala lahum akhuhum syu'aibun, tak letak akhuhum, sebab Nabi Syuaib bukanlah daripada ashabul aikah, tetapi Nabi Syuaib adalah ashabu Madian, penduduk Madian, bukan penduduk aikah. Sebab tu dalam surah Asy-Syu'ara tak diletakkan idh qala lahum akhuhum tak ada dibuang. Okey, berbeza dengan berbeza dengan ayat-ayat yang lain dalam surah Asy-Syu'ara, semua diletakkan akhuhum. Idh qala lahum akhuhum lutun ala tattaqun, idh qala lahum akhuhum salihun ala tattaqun, idh qala lahum akhuhum hudun ala tattaqun, idh qala lahum akhuhum nuhun ala tattaqun. Okey Okey, Madian, makna Madian, penduduk Madian bukan penduduk aikah. Ashabu Madian bukanlah ashabul aikah. Nabi Syuaib alaihi salatu wassalam dia adalah daripada Madian. Dia adalah daripada Madian dan dia bukan daripada ashabul aikah. Tuan-tuan baca dalam suratul Qasas bagaimana perjalanan Nabi Musa alaihi salatu wassalam daripada Mesir lari daripada Fir'aun, lari ke mana? Lari ke Madian, berjumpa dengan anak dara Nabi Syuaib alaihi salatu wassalam. Walamma tawajjaha tilqa'a Madyana qala asa rabbi an yahdiyani sawa'as sabil. Walamma warada ma'a Madyana wajada 'alaihi ummatan minan nasi yasquna wa wajada min dunihim imra'ataini tazudan. Qala ma khatabukuma qalata la nasqi hatta yusdira ar-ri'a wa abuna shaykhun kabir. Juzuk yang ke-20 3 line plus 1 page, juzuk 20. Tuan-tuan bacalah terjemahannya, tengok. Okey. Kemudian tuan-tuan lihat Nabi Syuaib alaihi salatu wasallam bukan daripada Madian,
dia adalah daripada Madian tetapi bukan daripada Ashabul Aikah. Kerana itu Nabi Syuaib disebutkan Nabi Syuaib adalah daripada Madian. Apa dia ayat yang kita sebutkan tadi, wa ila suratul A'raf, wa ila madyana akhahum syuaiba. Nampak? Wa ila madyana, Madian, penduduk Madian, saudara mereka iaitu Nabi Syuaib alaihi salatu wassalam. Apabila disebutkan Ashabul Aikah, tak disebutkan akhuhum. Dalam surah Asy-Syu'ara tadi, idh qala lahum Syu'aibun ala tattaqun, tak disebut idh qala lahum akhuhum Syu'aibun, tak disebut akhuhum. Okey. Wa ila madyana akhahum Syu'aiba, dalam suratul A'raf pun ada ayat ke-85, dalam surah Hud ayat ke-84, dalam suratul Mu'minun ayat ke-36, semuanya ada menyatakan Madian, saudara mereka, saudara Madian, saudara penduduk Madian adalah Syuaib alaihi salatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan satu jumlah bilangan daripada nabi-nabi dan umat mereka dalam surah Asy-Syu'ara. Semuanya diletakkan akhuhum yang saya sebutkan tadi, melainkan untuk Ashabul Aikah, kerana Nabi Syuaib bukan daripada Ashabul Aikah. Tuan-tuan boleh lihat ayat yang saya dah sebutkan tadi, dah bacakan tadi, kazzabat 'adunil mursalin idh qala lahum akhuhum hudun, akhuhum hudun ala tattaqun, surah Asy-Syu'ara ayat 123 124. Begitu juga kazzabat samudul mursalin idh qala lahum akhuhum salihun ala tattaqun, surah Asy-Syu'ara ayat 142 146. Kemudian kazzabat qaumul lutinil mursalin idh qala lahum akhuhum lutun ala tattaqun. Semua akhuhum itu pada surah Asy-Syu'ara ayat 160 dan juga 161. Kemudian yang terakhir, kazzaba ashabul aikatil mursalin idh qala lahum syu'aibun ala tattaqun. Surah Asy-Syu'ara ayat 176 dan juga 177. Lihat bagaimana akhuhum, perkataan akhuhum bersama dengan nabi-nabi yang mereka dihantar kepada kaum mereka, tetapi untuk Nabi Syuaib tidak disebutkan perkataan tersebut. Kerana apa? Kerana Nabi Syuaib adalah bukan daripada Ashabul Aikah, tetapi Nabi Syuaib alaihi salatu wassalam adalah daripada Ashabu Madian. Itu perlu jelas. Ashabu Madian 3 kali disebut dalam Quranul Karim. Nabi Syuaib daripada Madian. Wa ila madyana akhahum Syuaiba, 3 kali berulang dalam Quranul Karim. Tapi untuk Ashabul Aikah tidak disebutkan akhuhum untuk Nabi Syuaib, kerana Nabi Syuaib bukan daripada Ashabul Aikah. Okey, jelas? Kemudian kita nak sebutkan sedikit tentang risalah Nabi Syuaib dan juga Nabi Saleh alaihi salatu wassalam dalam surah Asy-Syu'ara. Okey, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Okey. Tuan-tuan kena bersama tuan-tuan Quran supaya lebih apa yang saya sebutkan. Tuan-tuan buka balik Quran, tengok balik surah apa yang saya sebutkan, tengok terjemahan, insya-Allah lebih faham dan lebih rasa terkesan di dalam hati. Tapi kalau tuan-tuan setakat dengar, tuan-tuan tak akan faham. Okey. Kemudian tuan-tuan yang perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat Nabi Syuaib alaihi salatu wassalam dihantar kepada dua umat, iaitu Nabi umat Madian dan juga Ashabul Aikah. Sebab itu diletakkan jamak, laqad ablaghtukum risalati rabbi. Nabi Saleh satu je, Nabi Saleh satu je. Sebab itulah diletakkan laqad ablaghtukum risalata rabbi. Okey, itu jelas. Kemudian kalau kita perhatikan balik kepada apa yang setiap Nabi Saleh dan juga Nabi Syuaib telah sebutkan, bagaimana yang disampaikan kepada kaum dia. Okey, kita akan lihat, kita akan dapati apa yang Nabi Syuaib sebut daripada perintah-perintah, perintah Allah, larangan Allah. Apa yang Nabi Syuaib sebut itu adalah
selepas daripada apa yang Nabi Saleh sebutkan. Makna Nabi Syuaib sebut apa yang telah disebut oleh Nabi Saleh alaihi salatu wassalam. Tuan-tuan lihat Nabi Saleh sebut apa? Allah Ta'ala sebut melalui lisan Nabi Saleh alaihi salatu wassalam selepas disebutkan nikmat Allah yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka. Allah Ta'ala kata fattaqullaha wa ati'un, taatlah kepada Allah, takutlah kepada Allah, taatlah kepada aku. Nabi Saleh kata wala tuti'u amral musrifin, jangan kamu taat kepada orang-orang yang musrif, yang melampaui batas. Alladzina yufsiduna fil ardi wala yuslihun, orang yang melampaui batas. Musrif itu adalah orang yang membuat kerosakan di permukaan bumi. Wala yuslihun, tak membuat perdamaian, tak membuat kebaikan, islah kepada orang lain di permukaan bumi. Qalu innama anta minal musahharin, kaum Nabi Saleh kata hanya saja kamu di kalangan orang-orang yang disihirkan, orang-orang yang telah disihirkan, musahharin. Dalam surah Asy-Syu'ara ayat ke-150 dan juga 153. Kemudian tuan-tuan lihat, selepas daripada itu disebut kisah Nabi Syuaib. Dalam surah Asy-Syu'ara juga ayat 179 sampai 185. Tuan-tuan lihat, lebih kurang sama tau. Sebab tu saya sebutkan tadi, apa yang Nabi Syuaib sebut rentetan daripada apa yang Nabi Saleh sebut. Fattaqullaha wa ati'un, takutlah kepada Allah, taatlah kepada aku. Nabi Syuaib kata kepada kaum dia, wa ma as'alukum alaihi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin, aku tak minta upah-upah, hanyalah tanggungjawab Allah Subhanahu wa taala kataku. Auful kaila wa la takunu minal mukhsirin, sempurnakanlah sukatan, wala takunu minal mukhsirin, jangan kamu jadi di kalangan orang-orang yang mukhsir, yang mengurangkan hak orang lain. Wazinu bil qistasil mustaqim, timbanglah dengan timbangan yang adil, qistasil mustaqim. Wala tabkhasun nasa asya'ahum, jangan kamu kurangi harta manusia. Wala ta'thaw fil ardi mufsidin, jangan kamu membuat kerosakan di permukaan bumi. Sama tadi kisah Nabi Syuaib, Nabi Saleh, alladzina yufsiduna fil ardi wala yuslihun, jangan kamu taat kepada orang musrif. Orang musrif adalah orang membuat kerosakan di permukaan bumi. Di sini pun Nabi Syuaib pun menyatakan wala ta'thaw fil ardi mufsidin, jangan kamu buat kerosakan di permukaan bumi. Wattaqul ladzi khalaqakum wal jibillatal awwalin, takutlah kepada zat yang menciptakan kamu, wal jibillatal awwalin, dan juga generasi-generasi yang awal, yang telah terdahulu. Qalu innama anta minal musahharin, kaum dia berkata benda yang sama. Kaum Syuaib kata seperti mana kaum Nabi Saleh kata, iaitu kamu, hanya saja kamu wahai Saleh di kalangan orang-orang yang telah disihirkan. Okey, nampak tak? Fahiya fi haqqi Saleh risalah wa fi haqqi Syuaib risalat. Sebab itu untuk Nabi Saleh letakkan risalah satu mufrad, singular, tapi untuk siapa? Untuk Nabi Syuaib diletakkan risalat jamak. Okey, cukup sekadar itu dulu tuan-tuan puan-puan untuk dalam slot tadabbur Al-Quranul Karim. Walaupun agak sedikit rumit dan halus perbahasan kita, insya-Allah Allah Taala akan beri faham kepada tuan-tuan jika tuan-tuan perhati dan ikuti betul-betul apa yang disampaikan sebentar tadi, insya-Allah Taala. InsyaAllah esok kita akan habiskan dalam bab Al-Binyah fit Ta'biril Qur'ani, dalam membincangkan mufrad dan juga jamak. Esok adalah bab yang terakhir untuk Al-Binyah fit Ta'biril Qur'ani. Kemudian kita akan masuk dalam bab yang lain, dalam bab yang lain, bukan lagi dalam bab struktur ayat Al-Quranul Karim. Okey, cukup sekadar itu untuk kita slot tadabbur kita. Terus kita akan masuk dalam Qamus Al-Quran, slot yang kedua. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk pengetahuan tuan-tuan perempuan dirahmati Allah, slot tadabbur kita ini adalah antara pusingan yang ketiga dah dalam mencari satu kotak merah, dan inilah pusingan yang terakhir sebenarnya.
Kita baru bergerak secara perlahan-lahan, masih lagi berada pada huruf jim. Jim. Tuan-tuan boleh lihat dalam huruf jim yang kita nak bincangkan, iaitu pada muka surat 84. Mencari satu kotak merah, iaitu perkataan jim zal zal. Juzal maknanya pecah ataupun putus. Okey. Jazun makna kasru syai'. Taftituhu iaitu mencerai-ceraikan, cerai secara halus-halus, cerai berai. Melunyaikan. Dalam Quran menyebutkan faja'alahum juzazan illa kabiran lahum la'allahum yarji'un qalu man fa'ala hadha bi'alihatina innahu laminal zalimin. Juzuk suratul apa tu? Suratul Anbiya, juzuk ke-17. Kisah Nabi Ibrahim ni. Dia pecahkan berhala-berhala semuanya sekali. Tuan-tuan lihat pada muka surat apa tu? Muka surat 327. Faja'alahum juzazan illa kabiran lahum la'allahum ilaihi yarji'un qalu man fa'ala hadha bi'alihatina innahu laminal zalimin. Nabi Ibrahim memecahkan berhala-berhala. Okey, juzazan, sehingga hancur, terpotong-potong, illa kabiran, melainkan berhala yang paling besar. Bagi orang kafir, Nabi Musa dan Nabi Ibrahim tak pecahkan. Okey. Kemudian tuan-tuan lihat lagi perkataan jim zalzal ni, ismul maf'ul adalah majzuz ghairu maqta', yang tidak terpotong, tidak terputus. Surah apa? Ata'an ghairu majzuz, juzuk yang ke-12 ni. Surah Hud sebelum masuk surah Yusuf, akhir surah Hud. Tuan-tuan lihat akhir surah Hud pada ayat yang ke 108, bawah sekali muka surat 233, surah Hud ayat ke 108. Wa ammal ladzina su'idu fa fil jannati khalidina fiha ma damatis samawati wal ardu illa ma syaa rabbuk ata'an ghayra majzuz. Kurniaan yang tidak putus-putus. Ata'an satu pemberian, kurniaan ghairu majzuz, iaitu tidak ghairu maqta', tidak terputus, tidak putus-putus. Okey. Seterusnya kita lihat perkataan jim zal ain. Jim zal ain, jiz'an, jamak adalah juzu'an. Fi juzu'in nakhli wa la ta'lamunna ayyuna ashaddu 'adzaban wa abqa. Surah Taha, betul lah, surah Taha juzuk 16 ayat ke berapa ni? Ayat ke 71 surah Taha, muka surat 316. Fala uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin wa la usallibannakum fi juzu'in nakhl. Wa la usallibannakum fi juzu'in nakhli, pada pangkal pohon kurma. Juzu'in nakhli, pangkal pohon kurma. Betul lah, juzu'in nakhli, batang pokok kurma. Juzu' daripada pangkal atau batang pokok kurma. Tapi tuan-tuan kena sebut al-jaza' dalam bab zakat, dalam binatang ternak. Tuan-tuan kena faham juga bab ni, al-jaza'u minal ibil. Bila sebut jaza' daripada unta, jaza' maksudnya apa? Apa yang unta yang dah cukup 5 tahun. Ma atas laha khamsu sinin.
5 tahun. Dah datang kepada dia, maknanya dah umur dia masuk 5 tahun lah. Bila sebut jaza' daripada kambing, tadi unta maksudnya dah masuk 5 tahun tu. Tapi kalau kambing, matammat lahu sanatun, sempurna 1 tahun, itulah dipanggil jaza'. Okey. Batang pokok itu jiz'un, jamak dia juzu'un. Okey. Seterusnya jazwah, jim zal waw, jazwatun, unggun api, jazwah. Jazwah alladhi yabqa min al-hatab ba'da al-iltihab. Jazwatun jamak dia juzan ataupun jizan, dua-dua boleh. Jazwatun jamak dia juzan boleh, jizan boleh. Tapi tuan-tuan kena faham apa maksud jazwah. Maksudnya api yang masih ada di kayu api tersebut, api yang kecil, yang sikit-sikit tu, lepas dia menjulang api, sebelum dia terpadam, ada masih saki baki lagi di kayu api, itulah dipanggil jazwah. Okey, al-jazwati minan nar, dalam kisah Nabi Musa alaihi salatu wassalam, maksudnya apa? Unggun api. Okey, unggun api ataupun saki baki api yang ada pada kayu api. Okey. Kemudian kita lihat lagi perkataan yang kita nak bincangkan, jazwatin minan nar la'allakum tastalun. Tuan-tuan lihat dalam surah apa tu? Surah Al-Qasas, juzuk ke-20. Muka surat apa tu? Muka surat 389, surah Al-Qasas ayat 29. Aku telah melihat api, unggun api, satu, apa kita panggil, ketulan api yang ada pada kayu api. Okey, seterusnya perkataan yang kita nak bincangkan adalah perkataan daripada jim ra ha. Jim ra ha, jarah. Jaraha maksudnya melukakan, ataupun melukakan boleh, melakukan boleh. Jaraha, tuan-tuan lihat nota kaki di bawah, bermakna melukakan sekiranya apa yang dilakukan itu perbuatan buruk. Makna melukakan itu untuk perbuatan yang buruk. Okey, jaraha melukakan atau melakukan perbuatan yang buruk. Ijtaraha melakukan juga, juruh luka-luka. Jawarih makna binatang pemburuan. Binatang apa? Pemburuan. Tuan-tuan lihat, jarhun, jurhun jamak dia juruh. Jurhun adalah jamak dia apa? Juruhun. Juruhun ni mana atharu da'in fil jildi, kesan penyakit pada kulit. Kesan penyakit pada kulit, parut, luka, kesan dia tu. Dalam pepatah Arab pun ada sebut, jarahatus sinani lahal ti'amu, wala yaltaimu ma jarahal lisanu. Okey, jarahatus sinani iaitu luka-luka pada terkena mata pedang, lahal ti'amu boleh bercantum balik. Terkoyak kulit kena mata pedang, kena lembing, boleh cantum balik. Wala yaltaimu ma jarahal lisanu, tapi tak boleh bercantum balik luka yang mana dicarikkan oleh mulut. Mulut kita, perkataan kita telah melukakan hati seseorang, tak boleh nak cantum balik lah. Okey. Okey. Jarih maknanya orang yang luka, majruh orang yang dilukai. Jarihun adalah sifat musyabbahah lah.
wal juruha qisas. Juruha qisas. Juruh ni makna luka-luka. Pada luka-luka tu ada qisas. Jarihatun jamak dia jawarih. Jawarih itu jamak atau plural. Dalam kitab tuan-tuan muka surat 84, jawarih adalah plural. Jamak dia jarihatun. Jawarih adalah binatang pemburu, binatang buruan, binatang memburu. Binatang yang memburu. Okey. Kita panggil sa'id, sa'idah. Binatang-binatang yang memburu. Tak kira lah anjing ke, harimau ke, burung ke, itu kita panggil jarihatun ataupun jawarih. Sebab apa ya? Kerana dia yang melukakan. Bila kita suruh dia tangkap rusa, dia akan melukakan rusa, bawa kepada kita. Itu dipanggil sebagai jawarih. Atau dipanggil sebagai jarihatun ismul fa'il. Ataupun kerana li'annaha taksibu, kerana dia yang usaha, dia yang melakukan perkara memburu tu. Itu dipanggil jarihun. Dia yang membuat, melakukan. Dalam Quran, dalam surah apa nama tu? Suratul Maidah, ayat ke apa? 1, 2, 3, 4, ayat keempat ataupun kelima lah. Ayat keempat ataupun kelima ada sebut suratul Maidah juzuk yang ke-6, wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Apa yang ma 'allamtum, tuan-tuan tengok, wa ma 'allamtum juzuk ke-6 suratul Maidah. Suratul Maidah. Tengok ayat ke berapa sekali tengok. Ayat yang keempat betul. Ayat yang keempat. Yas'alunaka madza uhilla lahum qul uhilla lakumut thayyibat. Katakan wahai Muhammad, aku bertanya kepada kamu mengenai dengan at-thayyibat. Katakanlah wahai Muhammad, uhilla lakumut thayyibat. Uhilla bukan bertanya, silap. Uhilla apa dia? Dihalalkan. Fi'il majhul dihalalkan bagi kamu yang baik-baik. Wa ma 'allamtum minal jawarih, dan buruan yang ditangkap oleh binatang buas yang telah kamu latih untuk berburu. Wa ma 'allamtum, apa yang kamu ajar. Al jawarih. Wa ma 'allamtum, min tu min adalah min zaidah. Asalnya al jawarihah jadi maf'ulun bih. Wa ma 'allamtum, apa yang kamu ajar. Apa yang kamu ajar, ataupun ma tu kita panggil ma ismul mausul, min tu adalah min tafsiriyah, ataupun min kita panggil min bayan, menerangkan apa itu ma. Ma itu adalah al jawarih, binatang-binatang yang kamu ajar. Mukallibin, berburu, mukallibin. Okey. Kemudian ada juga sebenarnya jawarih ni maksudnya anggota badan. Anggota dipanggil jawarih. Jadi bila dinamakan al-jawarih untuk binatang-binatang buru yang memburu, kerana apa? Kerana al-a'dha al-kasibah jawarih tashbihan biha li ahadi hazaini. Kerana anggota-anggota yang usaha untuk memburu tadi, binatang-binatang ni menggunakan anggota dia untuk memburu. Jadi sebab itu dinamakan sebagai al-jarihatu ataupun jawarih, jamak dia. Al-ijtaraha maksudnya iktisabul ismi, makna melakukan tapi melakukan dosa, perbuatan yang tak baik. Itu al-ijtirah. Ijtaraha yajtarihu. Dalam Quran dalam surah tu apa nama tu? Al-Jathiyah juzuk yang ke-25. Am hasibal ladzi najtarahu as-sayyi'at. Ijtaraha untuk benda tak baik, melakukan as-sayyi'at, keburukan-keburukan.
Okey. Okey, cukup sekadar itu dulu tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan sambung kamus Al-Quran pada huruf yang berikutnya, jim muradal dan juga jim murara, insya-Allah taala. Okey. Tuan-tuan yang mengikuti pengajian kita pada pagi ini, jangan lupa tekan butang share, sama-sama mengambil manfaat di atas pengajian kita ini. Dan juga jangan lupa pergi yang terlepas siaran langsung kita pada hari ini dan juga episod-episod yang lalu, siri-siri yang lalu, terus layari page Facebook kami Pusat Tahfiz At-Taqwa, layari YouTube kami Pusat Ilmu At-Taqwa. Di sana ada pelbagai majlis-majlis ilmu yang dihidangkan kepada tuan-tuan. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.